Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Muallimah ucapkan kepada semua murid tahun 4. Jumpa lagi kita hari ini dalam kelas sirah. Okey, sebelum kita mula macam biasa boleh baca doa dulu, doa seperti dalam kelas. Lepas tu boleh mula semula video. Okey, seperti biasa, pelajaran kita hari ini sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selawat dulu kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini hari Rabu 4 Ogos dah. 2021. Okey. Sirah tahun 4 hari ini masih dalam pelajaran 7 yang kita baru masuk minggu lepas. Iaitu tajuknya Pembangunan Negara Islam. Pembangunan Negara Islam. Okey. Untuk tajuk hari ini, buka dulu buku teks muka surat 43. Okey. Kita tengok, Maklimah besarkan dulu muka surat 43 ni. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tajuk Masjid Kedua. Okey. Minggu lepas ingat lagi tak kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar tentang masjid pertama. Kan? Masjid apa nama? Masjid yang pertama dibina? Masjid Quba. Kan? Bila Nabi sampai je di Madinah, Nabi bina dulu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Mengikut nama tempat tersebut. Tempat Quba. Okey. Hari ni kita nak tengok pula masjid kedua. Okey. Masjid kedua yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masjid di Madinatul Munawwarah, iaitu kita panggil Masjid An-Nabawi sekarang ni ke. Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi kita panggil. Okey. Ia dibina pada tahun yang sama juga, iaitu tahun pertama Hijrah. Yang ni dia macam dekat pusat lah, dekat pusat Madinah tu. Quba tu dekat mula-mula tempat yang Nabi sampai tu. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu, Masjid Nabawi tu, sebagai tempat untuk menyampaikan apa? Ajaran Islam pada segenap lapisan masyarakat, sama ada dewasa atau kanak-kanak. Okey. Kita tengok penting sangat, bukan setakat masjid ini tempat beribadat, tapi yang paling utama ialah tempat untuk menyampaikan ajaran Islam. Okey. Biasanya baginda menyampaikan ajaran Islam di Ar-Raudhah. Ar-Raudhah ni maksudnya satu bahagian dalam Masjid Nabawi ni. Sekejap lagi Muallimah tunjuk gambar dia. Walaupun kita tak pernah sampai di Madinah, tapi kita doakan supaya satu hari kita boleh sampai di Madinah dan melihat tempat-tempat yang kita belajar dalam sirah ni. Iaitu kawasan di antara mimbar. Okey, mimbar yang tempat imam khatib berucap masa pergi solat Jumaat tu, mimbar. Dan juga mihrab masjid kepada golongan dewasa. Okey. Jadi tempat tu tempat yang diajar golongan dewasa. Okey, tengok dah. Golongan dewasa. Di satu sudut yang dinamakan sebagai Darul Quran. Okey, satu sudut yang lain pula Darul Quran untuk pengajaran golongan remaja. Maksudnya dekat masjid tu sendiri bukan ada untuk golongan dewasa sahaja, ada satu sudut khas untuk golongan remaja. Dan Darul Kitab satu lagi. Yang ni pula sudut yang dikhaskan untuk kanak-kanak. Itulah Maklimah kata minggu lepas kan, kalau orang-orang dulu-dulu ada lagi yang belajar Quran semua kat masjid. Tak belajar kat sekolah, belajar kat masjid. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ni. Ni gambar Masjid Nabawi siang hari kan. Ada kubah hijau. InsyaAllah doakan kita dapat sampai ke Masjid Nabawi. Okey, yang ni pemandangannya, pemandangan malam. Nampak tak kubah hijau ni? Yang ni pemandangan malam. Cantik kan?
Madinatul Munawwarah. Bandar yang bercahaya dengan cahaya lampunya, cahaya Islam yang penting. Cahaya Islam. Okey. Inilah tempat yang Mukadimah kata namanya Raudhah tu. Ni mimbar, ni Raudhah, dia ada 6 tiang di Raudhah ni. Okey. Ni dikatakan tempat yang mustajab doa. Berebut-rebut orang nak masuk kawasan ni untuk berdoa. Okey. Jadi yang ni pula, okey, kita sambung. Di masjid ini mereka belajar juga tilawah Al-Quran, tilawatul Quran, menghafaz Al-Quran dan juga macam kita tengok mengajar-ngajar kat masjid tazkirah semua tu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Okey. Guru yang mengajar terdiri daripada baginda sendiri iaitu Nabi dan para sahabat yang mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing-masing seperti Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain jadi guru dekat masjid tu. Okey, para sahabat menyampaikan, dia menyampaikan setiap apa yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain pula. Jadi satu, semuanya, semua ilmu kebanyakannya disampaikan di masjid. Okey, masjid juga merupakan pusat untuk mengeratkan ikatan persaudaraan dan ikatan mahabbah sesama Islam, kasih sayang sesama Islam kan. Okey. Okey, jadi setakat tu dululah kalau kita tengok sini, nampaklah lagi peranan masjid yang kita belajar lagi kan. Peranan masjid yang bukan setakat tempat beribadat, tempat untuk menyampaikan ajaran Islam dan juga kat sini tempat untuk belajar tentang Al-Quran yang paling penting dan juga pusat untuk mengeratkan ikatan persaudaraan sesama Islam. Okey, jadi hari ini boleh buka buku aktiviti muka surat 26. Okey, berdasarkan kefahaman awak tentang apa yang Mukadimah ajarkan hari ini, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Semua ni yang kita dah belajar dah hari ini. Okey, jadi hari ini dan minggu lepas lah ada sikit yang kita belajar minggu lepas. Okey, jadi insyaAllah awak dah boleh jawab soalan ni, isi tempat kosong dan hantar kepada Mukadimah. Nanti boleh jumpa lagi sikit lagi dalam Google Meet kita lepas ni dah. Masuklah Google Meet, nanti kita boleh sama-sama dengan kawan-kawan kita baca jawi, sama-sama kita menambah baik jawi kita dan juga boleh bersoal jawab lah, bercerita kan. Di dalam Google Meet. Okey. Jadi setakat ini dulu. Syukran lakum kerana meluangkan masa dan harapnya masa yang kita belajar hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.